وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli dan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, ada memperbaiki akidah kita, menambah ibadah kita dan mengelokkan lagi akhlak kita di sisi Allah SWT, supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni sedang menghadapi wabak yang sangat bahaya, yang tak mahunya turun-turun. Hari ini dah naik lagi 62 kes baru wabak coronavirus 19 ni, sudah 62. Nah, 6 dari import yang datang dari luar negara 56 tempatan. Tempatan tu ada yang warga negara, ada yang bukan warga negara. Jadi ada satu kluster baru, namanya kluster Benteng. Nah, jadi itulah, tak mahunya hilang. Berapa bulan dah? Belum bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Dah 7 bulan dah ya. Jadi mudah-mudahan kita cekal menghadapi ujian-ujian itu. Menjaga akidah kita, membanyakkan lagi ibadah kita, dan memperbaiki akhlak kita, supaya kita jadi orang yang bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama-ulama banyak dah pergi dah. Hari ni ada seorang di Batu Gajah, Ustaz Tirmizi. Sudah. Sebelum ini ada lagi, berapa? Jadi menunggu Haji Ibrahim aja. Bila entahlah, tak lepas ni kan ya. Dia bukan ulama pun, tapi ngajar kita macam ulama lah. Itu dia.
Seorang dipanggil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Datuk Ismail Kamus dah dipanggil balik. Datuk Arundin dipanggil balik. Adiknya Datuk Seri Hasanuddin pun dipanggil balik dah. Ya. Amal dah. Menunggu gila kita aja. Memang dah akhir zaman ni mula-mula dimatikan Allah ulama-ulama dulu. Bila dah mati ulama seorang, tak ada tinggal ulama lagi dah. Yang tinggal juhalak aja. Maka keluarlah fatwa-fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Mereka nak pula jadi pemimpin. Manusia makin lama makin jauh dengan Allah Ta'ala. Bukan makin dekat, makin lama makin jauh, sehingga tak ada siapa pun yang menyebut nama Allah. Bila tak ada menyebut nama Allah, maka berlakulah gegaran yang amat besar. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, penggegaran. Apa itu penggegaran? Tahukah kamu apa itu penggegaran? Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa yang dipanggil Al-Qari'ah? Penggegaran tu, tahukah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsud. Pada hari itu manusia diterbangkan seperti kalkatu, macam kalkatu terbang. Tentu hal ada ke kiri, ada ke kanan, ada ke atas, ada ke bawah, ada yang berlanggar antara satu sama lain. Itu kalkatu terbang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfuj. Pada hari itu juga gunung-gunung diterbangkan seperti bulu yang dihamburkan. Macam bulu ayam tu dihamburkan ke atas, macam mana turunnya? Awang-awang Padahal gunung tu berat, batu, tanah berat tu, besi dalamnya. Tapi macam tu dia awang-awang kerana kuatnya angin ketika itu maka hancurlah dunia ni. Sebelum itulah kita kena bersedia dengan bekalan-bekalan nak kita bawa balik tu. Bekalannya bukan mi Bandung, bukan mi goreng, bukan kopi Hasanah, bukan nasi lemak, bukan nasi biryani, bukan nasi minyak. Yang nak bekalannya nak kita bawa balik itu ialah sifat taqwa. Ini merupakan perintah Allah ya. Wa tazawwadu kata Allah. Dan cari olehmu akan bekalan. Wa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan ialah sifat taqwa. Okey. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bulan sudah kita baca iman bertambah, boleh bertambah dan berkurangan. Tak habis pun kita baca tu ya. Sampai muka surat berapa tu? Belum sudah? 265. 265 nombor 1 ya. 265. Ayat Quran dah habis ya. Ayat Quran dah habis. Ini kita tengah mengkaji dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang pertama menunjukkan bahawa iman tu ada kekurangan, ada bertambah dan berkurangan. Apa kata Nabi? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adbaha apa tu? I'atatu adda an tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70. Bid'un tu artinya 70, 71 boleh, 73 boleh, 75 boleh, lebih daripada 70 itu bid'un. Sab'un tu 70. Bid'un sab'un tu 70 lebih. Tak salah 70 berapa? 73 ke 75 ke, paling kurang 71, tapi dia ganji-ganji tau. Itu dipanggil bid'un Al-imanu bid'un wa sab'un. Lebih daripada 70. Cabangnya syubhah tu cabang-cabang dia. Yang paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah. Itu paling tinggi. Kerana siapa mengucap kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Lagi tepat lagi apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah,
dia dijamin masuk ke dalam syurga. Itu paling tinggi tu. Ya. Yang paling tinggi mengucap kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya ialah menjauhkan perkara yang menyakiti daripada jalan lalu lintas. Ya, kita tengok jalan tu ada duri, kita buang duri tu. Itu ada bahagian iman gitu. Tanda orang beriman lagi tu ya. Tengok ada paku payung. Tentang aja, kita buang paku payung atau pergi letak di tempat yang lebih selamat. Itu beriman tu. Dan malu itu satu cabang daripada iman. Al-haya'u minal iman ya. Wal haya'u minal iman. Artinya malu itu bahagian daripada iman. Malu tu artinya bukan malu nak pakai jubah, malu nak pakai sorban, malu nak jadi imam, malu nak azan, malu nak qamat. Itu malu tak tempat. Malu tu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu dah keras tua bangkit umur 78 tahun. Tahu mana siapa umur 78 tahun? Pakai seluar pendek lagi. Nebah pakai seluar pendek lagi. Malu lah dengan masyarakat. Malu dengan Allah. Malu lah kalau dah umur 60 lebih pakai gaun lagi. Kaki keluar sebagai. Itu malu dengan Allah. Bukan malu nak jadi imam, malu nak pakai tudung, malu nak pakai sorban. Bukan ya. Malu tu sebagai daripada iman. Kemudian apa kata Nabi? Apa lagi? Yang kedua, hadis yang kedua, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya ialah mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak baik ni penuh dengan sifat-sifat mahmudah. Itu akhlak baik. Bukan dia menonongi, itu tak tentu akhlak baiknya ya. Dia akhlak baik ni tidak ada sifat-sifat mazmumah, tapi diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Itu akhlak baik tu. Sentiasa taubat, sentiasa syukur, sentiasa redha, sentiasa sabar, sentiasa tawadhu, sentiasa ikhlas. Itu baik tu. Dan tak ada apa? Tak ada gelojoh makan, tak ada gelojoh cakap-cakap, tak ada gila dunia, tak ada hasad dengki, tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur. Itu orang baik tu. Baik yang baik akhlak tu ya. Bukan makna dia diam je belum tentu baik tu. Tapi dalam hati tu ada hasad dengki. Itu belum tentu baik ya. Jadi orang yang baik akhlaknya itulah orang mukmin yang sempurna ya. Mukmin yang paling sempurna ialah yang sempurna imannya ialah mukmin yang paling baik akhlaknya ya. Lepas tu akhlak Nabi itu kena ditiru, kena diikut. Macam mana akhlak Nabi? Bila ditanya kepada isterinya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ialah akhlak Al-Quran. Nak tengok Quran diamalkan dalam kehidupan, tengok kehidupan Nabi. Apa saja dibuat Nabi itu mesti sesuai dengan Quran. Tak ada satu benda yang melanggar perintah Allah dilakukannya. Itulah akhlak yang baik. Jadi sebab dia disuruhnya kita ni menjadikan Nabi itu sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang paling baik. The best example ialah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ini macam hadis ni ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa nampak satu kemungkaran hendaklah diubah dengan tangannya. Maksudnya dengan tangan tu dengan kuasa yang ada. Kalau dia bos, lagi dia ada kuasa ya. Potong gaji ke, tahan gaji ke, tahan kenaikan gaji ke, apa saja kuasa dia. Setelah dia ada kuasa terhadap apa namanya pekerja-pekerjanya. Ubah dengan tangan. Kalau anak-anak macam mana? Sudah 10 tahun tak sembahyang, apa tahu? Pukul. Sebelum 10 tahun perintahkan tu. Perintah sembahyang. Mat. Itu tak betul tu, perintah itu tak betul. Mat, pergi masjid, tak betul. Patutnya mat, mari kita ke masjid. Ya.
Besok mari kita ke masjid. Baru betul ya. Timah, mari kita pakai tudung kata mak ya. Baru boleh. Ini Timah pakai tudung, dia tak nak tudung. Itu bukan tak betul itu ya. Itu ubah dengan tangan. Tak boleh dengan tangan dengan lisan. Tak boleh dengan tangan kuasaan. Maklumlah dia bos. Kita nak negur dia pun tak berani dengan lisan. Nak buat apa pun tak boleh. Tapi tegur dengan lisan. Tegur dengan lisan. Ya. Macam kami pendakwah lah. Itulah. Bila nampak rasa kungkaran tu, tegur dengan lisan. Nak melupuh nama kita. Kalau kita dipuruh nama kita pensan. Ya. Bukan kuasa kita pun. Bukan kuat menolak kita. Jadi dengan lisan. Kabur kan. Yang ini salah. Yang ini haram. Yang ini makruh. Yang ini tak betul. Kabur dengan lisan. Tak juga boleh dengan lisan. Sekorang-korangnya dengan hati. Jangan hati pun seronok ya. Tengok isteri kita tak ada bertudung. Ya, hati pun seronok bawa dia naik motor. Kobang aja rambut. Tudung hidak apa hidak. Bukan tuan-tuan ni ya. Sini tak ada tempat lain. Kobang aja rambut macam suyung. Nongeng je. Yang bawa tu suami ni Pak Haji pun tu. Pakai sobat. Dengan hati pun hidak. Padahal kalau dia ubah dengan hati, itulah dia selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Wazalika aqaful iman. Ini wajib dia tahu. Kata Nabi, man ra'a minkum. Siapa nampak man ra'a minkum mungkaran. Siapa nampak satu mungkaran. Siapa yang nampak kena ubah. Tapi ada orang katakan kalau kita tegur dia buat salah, kita kata dia ngumpat. Ngumpat dia. Itu bukan ngumpat tu. Itu membetulkan kesalahan dia. Yang ngumpat tu dia ngabur. Kita ngaburkan cerita hal dia tu pada orang lain. Itu ngumpat. Tapi kalau dia ngumpat, kamu jangan buat ini. Tak betul ini. Itu disuruh oleh Rasul ya. Bukan ngumpat tu. Kamu semayang apa ni tak betul. Kamu iktidah tak ada tomak dinah. Kena kabur tu. Itu bukan ngumpat tu. Itu kena nak membetulkan dia. Ubah dia. Fal yughayyiru. Ubahkan dia. Dengan lidah. Paling kurangnya dengan hati. Itu paling kurangnya dengan hati. Kan? Jangan seronok. Seronok, gembira kita tengok anak tak semayang. Megah tengok anak tak tudung. Anak tu pangkat besar pula tu. Dia peguam ke. Doktor ke. Bertudung beda. Gembira anak bapaknya. Megah bapaknya. Itu anak saya tu katanya. Dia tak doktor katanya. Dia tu DO katanya. Dan sebagainya. Megah, tengok anak pakai seluar pendek dan sebagainya. Itu tak ada iman ni. Itu adalah selemah-lemah iman. Jadi sekurang-kurangnya dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Baik. Apa dia makna? Siapa daripada kamu yang melihat sesuatu perkara mungkar, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Dengan tangan tu dengan kekuasaan yang ada. Kalau dia majikan, stop gajinya ke, tahan gajinya ke, ataupun turunkan gajinya ke, macam mana? Atau dengan tangan ya. Kalau dia anak, pukul. Kalau umur sebelum 7 tahun tu suruh sembahyang. Itu suruh Nabi tu. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'al sinin, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kamu dengan sembahyang setelah berumur 7 tahun. Sudah umur 7 tahun suruh sembahyang. Tapi jangan pukul dulu. Suruh je. Balik kan cek mana anak yang kecil-kecil tu. Kamu dah sembahyang, kamu dah sembahyang, kamu dah sembahyang. Kalau belum, suruh dia sembahyang kecil-kecil tu. Kerja-kerja tu. Ada seorang kawan saya. Tuan-tuan berkenal. Tapi dah Allah raham dah. Dia ada ngikut saya kemarin ni tahu. Namanya Tuan Haji Sudin bin Islamiyah. Kenal? Haji Sudin kenal? Tuan Haji tak kenal Haji Sudin? Janggut macam gali. Anaknya dia seorang darjah 6. Lelaki ya. Dia bawa anak naik motor. Bawa je. Sampai ke kawasan pagar tu, dah masuk dalam pagar sekolah tu. Dia tanya, kamu dah semayang belum? Kata. Belum apa kita anak tu. Udah semayang subuh dah? Belum apa kata. Dia kona balik. Pusing balik. Balik ke rumah. Kamu semayang apa nak tengok? Dia pun janji-janji mati. Semayang lah.
Yang laju yang cakap lah. Tak apa, lantak je ya. Ya. Itu baru dia hantarnya balik ke sekolah. Itu dia mendidik anak dia tahu. Ya, akhirnya punya kesannya anaknya 2 orang jadi ustaz. Ya, lagi seorang jadi ustazah. Dan seorang jadi cikgu. Ya. Ada seorang lagi tapi tidak lagi tinggal sembahyang. Ada lagi anak seorang lagi. Kesan daripada didikan. Kita ada anak ni tuan-tuan dan puan-puan. Tugas utama kita ialah mendidik dia supaya lepas daripada api neraka. Itu tugas utama ya. Ya ayyuhallazina amanu. Sambung. Kunu apa? Ya ayyuhallazina anfusakum, bukan kunu ya. Anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, daripada neraka yang bahan pembakarannya ialah manusia dan batu-batu berhala. Tak ada siapa lalu nanggung neraka tu. Kerana neraka tu dahsyat. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang ganas-ganas, yang garang-garang. Mereka tak erti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Mereka tak erti nak derhaka dengan Allah Ta'ala. Malaikat dalam neraka tak ada yang mesra-mesra tak ada. Senyum-senyum tak ada. Mereka tak erti nak derhaka dengan Allah. Allah suruh bala, Allah suruh bedanya. Allah suruh bala dan balanya lah. Allah suruh kelubuh rupanya. Kelubuh. Ada mereka ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu antara kita nak mendidik anak-anak kita. Mendidik keluarga kita. Mendidik isteri kita. Mendidik siapa saja yang di bawah jagaan kita ya. Pelihara daripada api neraka. Ini pun betul juga. Siapa yang daripada kamu yang melihat suatu perkara mungkar, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Artinya kuasa yang ada padanya. Jika ia tidak kuasa mengubah dengan tangannya, maka hendaklah ia mengubah dengan lidahnya. Kaburkan dengan lidah. Itu perkara pun senang tu. Ngaburkan kebenaran kepada orang yang melakukan kemungkaran. Senang tu. Lebih-lebih kalau kita minta apa? Kalau kita minta tolong pada dia. Kita ada nak minta tolong dengan dia. Contoh je ni ya. Bukan betul ni. Ni rekaan saya. Dia nak minta sign borang daripada dia. Dia pergi rumah dia tu. Tengoknya dia tu bawa balik main tenis. Pakai seluar pendek je. Berpeluh-peluh. Dia pun tegur tu. Tuan, kenapa pakai seluar pendek ni? Tak tahu bukan seluar pendek tu haram? Tak tahu kan neraka tu dahsyat? Tuan nak masuk neraka kan? Udah dibantai betul. Tolong sign tuan. Siapa boleh buat angkat tangan? Siapa boleh buat? Tolong sign tuan. Boleh? Itu bukan susah. Yang paling susah tu ialah menyatakan kebenaran kepada orang yang kita perlukan bantuan. Itu susah tu. Ada 3 perkara susah. Yang pertama, warak ketika bersendirian. Susah tu. Kita sendiri-sendiri. Rajin semayang ya. Yang kedua, pemurah ketika kesempitan. Dia tak ada, duit RM2 je dalam poket. Tiba-tiba ada orang minta sedekah. Tolonglah saya ni dah 5 hari tak makan. Dia pun bagi RM2. Boleh? Kalau boleh, itu dah first class ni orang ya. Ketika dia kesempitan, dia pemurah. Yang ketiga itu, menyatakan kebenaran kepada orang yang kita perlukan bantuan darinya. Itu 3 perkara susah nak dilaksanakan. Tapi siapa melaksanakan itu orang first class. Macam Sayyidina Ali. Dia tu dah lah kerjanya. Tak ada dia berdakwah je kerjanya. Berperang je kerjanya. Bukan ada kerja tetap. Jadi kehidupannya miskin. Apa tak ada. Daripada muda lagi orang tu. Tapi dia sangat warak. Sangat rajin. Bila waktu puasa sunat, dia puasa. Satu hari dia tengah puasa sunat. Dah dekat nak berbuka tu, dia belilah barang makanan. Nak buka puasa katanya. Nak bawa balik. Belum sampai ke rumah dia tu disapa oleh seorang miskin. Orang miskin tu. Dia kenal orang ni miskin tu. Dia pun minta, aku dah lama dah tak makan, wahai Ali, tolonglah bagi aku sedikit makanan.
dia pun dibaginya bungkusan yang dia beli tu. Dia bungkusan tu nak buka puasa tu. Itu baginya. Udah dia apa tak ada nak buka puasa. Jadi Ayur dengan Tamar je. Mungkin lah kita tahu. Ada pun buka puasa dengan Ayur dengan Tamar. Itu hari pertama. Esoknya dia puasa lagi. Dia puasa lagi. Macam itu juga. Dekat nak buka, dia pun beli makanan. Pergi kedai simpang tu lah ya. Sebungkus agaknya. Kedai apa kata saya? Beli makan tu. Buat balik. Belum sampai ke rumah, dah datang pula anak yatim. Anak yatim tu nanya pada dia. Tolonglah pakcik, kata anak yatim tu. Saya ni dah lama benar tak makan dah. Dah lapar benar dah kata. Tolonglah bagi saya sedikit makanan. Datang dia baginya barang makan tu untuk buka puasa tu. Dah 2 hari ni tu. Dah 2 hari ni. Kalau kita dah 2 hari macam. Aku bulong. Kalau saya lah. Tentu tak kau ya. Hari ketiga dia puasa lagi. 3 hari betul-betul. Dia puasa lagi. Bila dia puasa lagi. Dekat nak buka dia pun pergi kedai. Beli barang makan juga. Bawa balik barang makan tu. Sebelum sampai ke rumah dia tu ditahan oleh seorang musafir. Seorang yang sedang musafir. Dalam kesempitan. Minta makanan pada dia. Dia pun bagi juga. 3 hari untuk turut dia baginya. Padahal dia pun apa tak ada. Itu pemurah ketika kesempitan. Esoknya Rasulullah senyum macam dia. Masa itu belum jadi menantu dia tau. Senyum aja. Mengapa ya Rasulullah senyum menengok aku ni? Kata Ali. Wahyu dah turun padaku. Apa kata apa wahyu dia? Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ada Quran nama ayat ni. Wa yut'imni tu imam mesti ada dengar ya. Bagi jemaah azhar baca. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tak pernah dengar ke? Surah apa? Al-Insan ya. Surah Al-Insan, surah Dari ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dan makanan yang sangat dikasihi olehnya. Nak benar dia, nak buka puasa. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan, dibaginya kepada seorang miskin. Lagi wa yatiman, lepas itu wa yatiman seorang anak yatim. Kemudian wa asira, dan juga kepada orang yang sedang mengembara ya. Itu dia. Allah puji dia dalam Quran tau. Jadi dikabur oleh Rasulullah. Allah dah puji kamu ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu dia. Susah tapi kalau sabar buat itulah first class. Tengah kesempatan tu. Itu orang yang first class ya. Alright. Tadi inilah lemah-lemah iman ya. Kemudian apa kata Nabi lagi? Ma min nabiyyin ba'asullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi khawariyun wa ashabun wa ashabun yakhufuna bi sunnatihi tak nampak ni. Wayak tadu ya. Nanti jam. Nak meluarkan apa? Nak meluarkan hotline. Baru nampak ya. Tadi action lah, ini bau. Dah hilang action wayaqtaduna bi amrihi summa innaha takhlufu min ya'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa taf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laisa wara'a dzalika minal iman khubbatu khardal. Telah ada seorang nabi ya, tidak ada seorang nabi pun yang Allah bangkitkan kecuali ada baginya daripada umatnya penyokong. Nabi cuma dia penyokong
Nabi Muhammad penyokong dipanggil apa? Sahabat. Nabi Isa penyokong dipanggil apa? Hawariyun. Hawariyun. Betul dia, ada penyokong-penyokong. Nabi Musa pun ada penyokong, tapi tak tahu siapa gelarannya. Nabi lain tak ada gelaran mereka. Tapi antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa ada penyokong. Nabi Muhammad digelar Hawari, kalau seorang. Kalau Ahmad Hawariyun. Nabi Muhammad sahabat. Ada penyokong mereka. Tiada ada Nabi, mesti ada penyokong. Nabi Musa ada penyokong, Nabi Ibrahim ada penyokong. Walaupun sikit, tak amal, tapi ada penyokong. Kecuali ada baginya daripada umatnya penyokong-penyokong. Dan sahabat-sahabat yang mengamalkan sunnahnya. Mereka itu mengamalkan sunnahnya. Sunnah Nabi Musa, sunnah Nabi Isa. Ada yang mengamalkannya. Lebih dulu lagi, sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya. Mematuhi perintahnya. Kemudian datang selepas mereka orang-orang kemudian. Kita ni dah jauh daripada Nabi Muhammad, makin lama makin jauh dari sunnah. Malahan ada yang menghina sunnah. Ketiknya aku tengok janggut Haji Ibrahim itu macam kambing. Itu menghina sunnah. Kafir jadi, nanti kita baca sebab perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah. Menghina sunnah Nabi itu kafir tau. Dia tak buat dan cerita, jangan sampai menghina. Ini ada. Kemudian mereka berkata, orang-orang kemudian mereka berkata barang yang mereka tidak kerjakan. Allah marah ni. Jangan buat benda yang kita tak buat. Macam saya ngajar lagi bahaya. Ngajar benda yang saya tak boleh nak buat. Nanti ditanya Tuhan, apa dia jawab? Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Kenapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang hanya bercakap tapi tak erti nak melaksanakan cakap dia. Jadi bahaya tu. Kemudian mereka berkata barang yang mereka tidak kerjakan, dan mereka kerjakan barang yang tidak disuruh. Mana yang tak ada Tuhan suruh, Tuhan tak suruh dibuatnya. Yang melanggar perintah Allah dibuatnya. Maka barang siapa yang berjihad, iaitu melawan, jihad itu melawan, mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin. Kalau dia dengan kuasa tangannya, dia buat dengan kekuasaan dia, dengan perintah dia, dia boleh merintah. Itu orang beriman tu. Tak ada biar kemungkaran. Dia lawan kemungkaran tu dengan kekuasaan yang ada dia. Itu orang beriman tu. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya, kalau dia tak boleh dengan kuasa, dengan lidah, dia tegurnya. Ini salah, ini jangan buat, ini berdosa. Tegurnya dengan lidah. Maka dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan dengannya, dengan hatinya, lawan dengan hati. Dengan lidah tak kuasa. Dengan apa? Dengan tangan tak kuasa juga. Dengan kekuasaan yang ada tak ada. Dia lawan dengan hati. Dia tak gemuk. Lawan dengan hati. Dia ketik dengannya. Tahu ketik? Benci dengannya. Maka dia mukmin juga dah. Paling kurangnya dengan hati. Dan tidak ada selepas ini iman seberat biji sawi itu. Kalau dalam hati medak, tak ada iman. Macam orang tak ada iman lah. Membenarkan keluarganya melakukan maksiat depan mata dia. Tanpa tak negak. Itu tak ada iman dalam hati. Dan di antara ucapan para sahabat yang menunjukkan demikian ialah berkata Abu Darda. Di antara sahabat yang bercakap apa? Abu Darda. Belum masuk waktu kan? Belum ya. Dan di antara ucapan sahabat yang menunjukkan demikian itu ialah Abu Darda. Berkata Abu Darda, man fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqhil abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus. Dan di antara tanda kefahaman seseorang hamba ialah selalu menjaga imannya. Ini kata Abu Darda ya. Dia bukan hadis ni. Abu Darda kata sahabat ya. Dia menjaga imannya. Itu orang yang faham betul tentang agama. Selalu menjaga imannya dan berwaspada daripada perkara-perkara yang mengurangkan imannya. Kalau ini boleh menjadikan imannya kurang, dia waspada, berjaga-jaga. Dia tak akan buat. Sehingga dia yakin bahawa ini tidak akan mengurangkan imannya. Dan di antara tanda kefahaman seorang hamba itu
ialah mengetahui adakah imannya makin bertambah atau makin berkurang. Dia sudah iman tu bertambah ke kurang. Kalau dia tahu iman tu kalau kurang-kurang, dia akan baiki. Dia kan usaha betul supaya imannya tidak berkurangan. Itu kata Abu Darda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dia sahabat lain. Jadi siapa? Umar bin Khattab. Berkata Umar bin Al-Khattab kepada sahabat-sahabatnya, halummu tazdadu imanan fayadhkuruna Allah azza wa jalla. Artinya marilah kita menambahkan iman kita. Itu tanda iman boleh tambah ya. Mari kita menambahkan iman kita. Sebab saya lebih cenderung katakan iman tu boleh bertambah dan berkurangan. Karena ada ayat Quran itu ya. Tapi ada juga ulama mengatakan iman tu dia tak ada bertambah dan berkurangan. Jadi ulama ni ya, ada yang kita pertikaikan, tapi kita boleh cenderung dari mana? Di segi mana? Ada ayat Quran kata ada tak? Boleh ada ayat Quran kata iman boleh bertambah? Kita ambil itu. Walaupun ulama-ulama tu ada tafsiran yang lain. Ayat itu betul. Dia tidak mempertikaikan ayat itu, tapi dia ada tafsiran yang lain. Mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurangan. Tapi ayat Quran dia sebut apa tu? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka dia bertambah imannya. Itu tanda orang beriman ya. Jadi maknanya Umar pun setuju bahawa iman itu boleh bertambah. Marilah kita menambahkan iman kita. Lalu mereka pun berzikir. Bila berzikir tambah iman. Ya, nak nambah iman apa? Kena lakukan banyak ibadah. Kita semayang tadi, itu nambahkan iman tu. Kita berzikir, kita mengaji kejap ni, saya ngajar kejap ni. Bertambah iman tu. Mudah-mudahan ya. Dengan syarat betul dan ikhlas. Semayang tadi mesti betul. Mesti cukup syaratnya. Bacaan kena betul. Jangan main langgar aja. Rukun qauli itu baca betul-betul. Sebab kalau ada ustaz-ustaz ngajar tentang bacaan-bacaan dalam semayang tu, jangan jui video ni ustaz tadi lain. Itu je. Kadang-kadang dia pun tak betul ya. Fatihah kena betul. Ada 5 rukun qauli tu kena baca betul-betul. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Keluangin. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Dia bukan qalqalah ya. Dia hamas. Jangan action pula. Allahu akbar. Ada yang akbar. Ada tak? Action tu. Allahu akbar. Dia alif kata itu takbiratul ihram. Kena betul. Kemudian Fatihah kena betul. Di antara yang salah apa? Yang salah apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu salah tu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wasal penida, waqaf penida. Bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nampak? Maliki Yaumiddin. Baru betul. Kalau tidak, hilang satu huruf. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dah hilang satu huruf. Ya. Apa hilangnya? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru tak hilang ya. Dia ada mi tu. Kalau wasal, kalau waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nampak? Maliki Yaumiddin. Betul ya. Banyak lagi. Itu kena baca betul. Itu rukun rukun qauli yang kedua. Rukun qauli yang ketiga baca tahiyat akhir. Pembacaan tahiyat akhir. Yang banyak orang salah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang banyak orang baca apa? Assalamu alayka. Macam ada alif kaf tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Macam ada wahyu tu. Wa rahmatullahi. Ada ya belakang ya. Wa barakatuh. Wa barakatuh tu tak betul. Wa barakatuh. Yang sebenarnya. Dia wa barakatuh. Dia toh. Patutnya tuh. Dia kena baca betul-betul. Tahiyat akhir tu. Rukun tu. Rukun qauli. Kena baca betul-betul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul. Itu yang ketiga. Yang keempat, selawat. Kena betul-betul selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dengung. Allahumma salli ala Muhammad. Dua dengung tu. Humma Muhammad. Yang kelima, salam.
Salam tu kena betul. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak betul. Yang betul ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun qauli tu. Belum gerak-geri dalam sembahyang lagi. Belum perkara-perkara yang batalkan sembahyang. Kadang-kadang tengah takbiratul ihram dah lebih 3 gerak betul-betul. Dah 3 gerak betul-betul batal sembahyang. Itu kena cek lagi ya. Jadi itu bertambah iman tu. Dan banyak lagi nas-nas yang menunjukkan bahawa iman akan bertambah kuat dan bertambah lemah menurut amalan manusia ya. Sikit lagi nak sampai kepada syarat yang pertama nak kuat iman dia. Dan apabila zahir bukan zikir, apabila zahir nas tu arti keterangan ya. Apabila zahir nas telah menunjukkan bahawa iman boleh bertambah dan berkurangan, maka tidaklah perlu ditafsir luar daripada zahir. Nas tersebut. Ayat Quran tak payah tafsir lagi dia. Terima ajalah. Apabila dibacakan ayat-ayat bertambah imannya. Terima lagi. Terima terus dia. Jangan nak tafsir dengan buat kalau sini lagi ya. Tak payahlah ya. Apatah lagi di sebalik takwilan dan perselisihan itu tidak melahirkan sebarang faedah. Kalau tak ada apa faedah tak payah ada takwil. Ambil nyata ayat saja sudah ya. Ambil zahir ayat saja. Jangan takwil lagi. Jangan bagi makna-makna yang lain. Walaupun ada ayat-ayat yang kita perlu takwil juga ya. Macam wajah Nabi, wajah Allah ya. Tangan Allah itu kena takwil juga. Itu ulama-ulama dulu dia tak takwil pun, dia serah kepada Allah Taala. Allah kata dia ada tangan lah. Yadullahu fawqa aydihim. Ya, tangan Allah tu di atas tangan-tangan mereka. Ada tangan Allah tu mana rupa? Wallahu a'lam. Sesuai dengan laisa kamitslihi syai'. Bukan apa tangan kita ni. Itu pandang kita ya. Tak payah takwil. Yang nyata-nyata tu lah takwil macam tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat kami maka bertambah iman tu. Iaitu tak payah takwil lah. Terima aja terus ya. Apabila ia semakin apakah ia makin bertambah atau makin kurang dengan usaha mencari asbab tu sebab ya. Usaha mencari asbab. Tak ada asbab pun sebabnya. Ini sebab betul ya. Dengan berusaha mencari sebab, menjauhi dan mencari sebab yang menjadikan imannya bertambah subur dan hatinya bertambah bersih sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat ya. Ada 3 cara nak kuatkan iman. Yang pertama mesti ada ilmu. Yang kedua kena amal. Yang ketiga banyak berzikir. Itu bulan depan kita baca ya. Yang pertama mesti apa? Mesti ada ilmu. Ilmu tauhid ada. Yang kedua amalkan ilmu itu. Jangan pandai aja tapi amal tak ada. Tahu menutup aurat itu wajib, tak ada menutup aurat. Tahu semayang itu wajib, tak ada semayang. Tahu puasa Ramadan itu wajib tapi tak puasa. Itu tak ada amal. Nak amalkan ya. Yang ketiga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara-cara kita nak menambahkan iman. Proses tu dipanggil apa? Dalam tasawuf dipanggil 3 tu. Panggil takhalli, tajalli. Takhalli. Bukan. Mula-mula takhalli. Itu takhalli bukan, takhalli dulu. Takhalli, tajalli. Salahnya. Takhalli baru tajalli. Takhalli itu membuang sifat-sifat mazmumah. Habis sifat-sifat mazmumah itu dibuang. Tahalli itu memasukkan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang baik itu. Diusahakannya. Supaya dia dapat sifat-sifat yang baik. Bila ada dua-dua itu baru tajalli. Tajalli terasa. Itu Allah yang anugerah Allah ya. Terasa kehebatan Allah Ta'ala. Terasa kesempurnaan Allah Ta'ala. Terasa kemuliaan Allah Ta'ala. Dan sebagainya. Itu namanya tajalli. Itu dari Allah. Bila ada takhalli dan takhalli, Allah automatik bagi kita tajalli. Baik, sekian dulu. Kadang-kadang kita kalau baca perkara-perkara yang boleh menambahkan iman. Yang pertama ilmu. Yang kedua apa tadi? Amal. Yang ketiga berzikir ya, dan berfikir. Zikir dan berfikir. Kena berfikir dan berzikir ya. Mudah-mudahan dengan itu bertambah iman kita. Lepas itu esok kita baca, kalau panjang umur lah ya, kita baca perkara-perkara yang membatalkan iman. Ini lagi sensitif tahu. Perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia jadi kafir. Jangan kita ni ya. Sekian dulu. Minta ampun, minta maaf.
Tak ada soalan ya. Kerana musim PKP ni nak lekas habis. Kalau ada soalan tunggu lepas PKP tu. Tahun depan lah ya. Tapi kalau penting benar boleh tak salah ya. Kalau penting benar. Kalau tak penting tak payahlah. Okey, tak ada penting ya. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.